Kemarin siapa meninggal tuan-tuan? Maulana Bukhari meninggal. Orang tak, bukan orang telefon orang semua, "Ui tolonglah mai, Amai nanti aku bagi duit minyak orang." Tak ada tuan-tuan. Daripada Kuala Lumpur, dia dengar pukul 11, dia ambil flight pukul 12, dia sampai dah sini, dia duduk pukul 11 malam, flight dia balik. Saya tengok berlama-lama orang daripada Kuala Lumpur mai. Kenalan, ahli ulama semua mai. Sebab orang suka dan orang hormat, dia punya nilai dia. Datuk Abdullah Bukhari, tuan-tuan, yang saya kenal lah, orang lain kenal ramai lagi lah. Dia ni boleh saya abang manusia atau insan yang sangat luar biasa. Kerana dia antara orang yang awal yang pi belajar agama dekat India, pengkhususan dalam bidang hadis. Awal lah, dia dalam 50-an, 60-an dah mula belajar dah agama, dah hafal Quran, dah orang yang hebat dan alim dalam 4 mazhab. Bahasa Arab dengan abang lah tuan-tuan. Dulu masa saya mengaji di Mat Tafiz Pulau Pinang tu, setiap hari Ahad dia ada kuliah tafsir dekat Masjid Negeri. Dan itulah kami semua student ketika tu, satu je kuliah maghrib yang pihak Mahat wajibkan untuk kami semua duduk dalam kelas dia. Duduk dalam kelas dia. Dan dia ni, kalau dia syarah ayat-ayat Quran ni tuan-tuan, dia punya syarahan dia tu, nota saya kalau saya tulis tu, maknanya kita tak dan tengok muka dia. Banyak benda yang dia cakap tu kita rasa macam penting, tulis. Tak dan tengok muka dia, dia habaq lagi. Sagi kata-kata Sufyan As-Sauri dia hafal, 4 benda boleh dekatkan kita dengan Allah, 3 benda yang mesti kita jauhkan. Kata yang ni, kata-kata ulama dalam bahasa Arab ni dia hafal ni, saya rasa beribu, ratus ribu, juta, tak tahu berapa ribu lah. Dia punya hebat, Allah bagi kat dia ingatan, dia boleh ingat. Kadang-kadang malam tu 1 ayat, 2 ayat ya. Tapi dia punya huraian, dia tak merapu kot lain tak. Tak cerita pasal drama, tak cerita pasal, tak. Dia cerita betul. Kitab saja, hak tu punya lama dia cerita kan. Satu ayat, 2 ayat gitu je. Saya sempat mengaji dengan dia separuh daripada surah Baqarah sampai Ali Imran, sampai Ali Imran juzuk 4 ke juzuk 5 macam tu lah. Lepas tu dah sambung Mesir apa semua. Dia dan sampai surah apa ke situ. Saya rasa sampai juzuk 20 lebih dia dan mengajar. Lepas tu keadaan kesihatan dah terganggu dah. Dia punya ilmu dia tu sangat luar biasa dan sangat hebat. Sampai masa dia hidup, bila jumpa je, dia tahu dah budak-budak Mahat, dia mesti cakap Arab. Dia takkan cakap. Walaupun saya cakap Tamil dengan dia tak layan. Dia tengok cakap bahasa Arab juga. Di Pulau Pinang ni tuan-tuan, saya rasa 90% lah anak-anak di Pulau Pinang ni, nama dia lah bagi. Anak saya 6 orang, 5 orang dia bagi nama. Saya akan bawa nama kat dia, 2-3 nama. Saya ingat lagi di Masjid Negeri. Dia akan tengok 3 nama, dia akan tanya, hang anak nombor apa dalam family hang? Isteri hang anak nombor apa dalam family hang? Lepas tu dia dikira tau. Apa ke dia mikir baca? Okey, ambil nombor 1 ni, dia kata. Ambil nama ni. Dia dah tak tahu apa dia, ilmu dia tu Allah bagi luar biasa. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua bagi anak. Cuma anak last tu, masa tu PKP. Jadi saya pun dalam keadaan tak berani nak jumpa dia. Faktor usia dia, takutlah apa kita pergi merata lah apa semua. Dia tak sihat pula dia. Tak ada jumpa dia. Anak-anak lain ni semua memang lah. Dan dia di Pulau Pinang ni, level dia tuan-tuan, dia punya penghormatan orang bagi kat dia ni, kalau orang sebut nama dia, orang tak akan bangkang lah. Walaupun Wahabi, dia kata tak boleh ni, Nabi Muhammad tak buat lah apa semua. Kita kata dia ni, aku dah tanya Ustaz Bukhari kata boleh. Okey tak apa. Dia start motor dia belah, dia takkan cakap. Kerana macam tu nilai Ustaz Abdullah Bukhari ni pada ni. Kalau tuan-tuan tengok, dia salah seorang daripada lajnah tasihih Quran Malaysia. Dalam mushaf kita terkini tak ada. Mushaf yang lama, mushaf Quran Osmani, tapi yang cetakkan yang dulu yang 90-an tu, belakang tuan-tuan tengok, dia ada tulis Syekh Abdullah Bukhari Maulana tu, dia tulis nama dia paling panjang sekali. Dia lajnah tasihih Quran Malaysia. Awal-awal dia JAKIM nanti panggil dia untuk rujukan bab-bab hadis. Apa benda hadis DTP ya? DTP JAKIM macam mana? Macam itulah dia dengan kopiah India dia yang lembek tu, macam Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi pakai tu, kopiah lembek tu dengan kuta putih dia, dengan kain putih dia. Macam itulah Kuala Lumpur, dia naik bas pergi sampai. Kawan naik bas pada sini. Lepas
penat lah tuan-tuan. Sampai situ letih, leno lah. Mesyuarat JAKIM tu leno. Orang dia tanya, Syekh ni apa nak tanya ni, hadis-hadis ni macam mana? Baca, itu hadis, kasih baca tu. Dia pun baca. Itu ada sahih tu, sahih. Sambung tidur balik. Dalam duk mamai boleh habaq hadis status sahih ke tak sahih. Itu punya luar biasa tu. Dan tuan-tuan, dia tak ada kereta, dia tak ada motor, dia tak ada kenderaan. Jadi dia pergi kuliah macam mana? Dia pergi kuliah, dia keluar daripada rumah dia akan bawa satu sarban bawa pergi situ. Siapa mai ambil, dia naik dengan dia tu. Motor pun dia naik, kereta pun dia naik, siapa pun tak kisah. Tapi bila tak ada orang, dia naik bas. Naik bas dia. Tuan-tuan tak boleh beli dia. Dia satu-satu ulama yang kebal. Tuan-tuan tak boleh beli. Kita kata saya bagi kat ni Syekh duit ke apa? Nak beli duit apa? Dia kereta tak ada, dia motor tak ada. Dia naik dengan orang gitu ya. Dan banyak orang yang pernah bonceng dia. Saya pernah sembang, mereka kata memang karamah Allah bagi kat dia. Sebab apa saya kata kat dia? Saya kata, ustaz, dia kata pernah kami bawa motor, Syekh duduk belakang, Maulana duduk belakang. Hujan ni gila-gila punya lebatnya hujan. Lebat gila. Tapi ustaz, sampai kat masjid saya hantar dia pergi kuliah masjid negeri, saya heran sebab dia basah macam renyai je kat bahu dia. Badan dia semua tak basah. Ustaz tahu saya lencun menitik-nitik ayak kat saya. Saya kata memanglah hang duk motor depan memanglah hang basah. Maulana duk belakang boleh mana basah. Dia kata tak ustaz, saya berhenti banyak traffic light, mustahil dia tak basah. Nombor 2, saya bawa ustaz, saya banyak kali tengok belakang. Saya kata awak macam tak ada orang. Ringan. Cuma tu ada ke tak Maulana ni tengok belakang. Takut jatuh ke apa kan? Tak nak ya, bawa ulama jatuh. Dia naik motor lah, dia suruh tengok belakang. Macam tak ada orang dia kata. Dari segi ibadat luar biasa tuan-tuan. Dia punya ibadat dia, saya sembang anak dia. Dia kata, anak dia kata, dialah satu-satu manusia yang luar biasa sebab hari-hari sembahyang tasbih. Hari-hari sembahyang tasbih. Dia akan balik rumah habis daripada masjid Kapitan Keling. Zaman Kapitan Keling tu dia duduk situ, lepak kat tepi-tepi tu. Lepas isyak tu dia duduk tepi tu. Dia nanti bagi dia nanti minum teh tarik lah. Mami baca yang teh tarik, dia bawa dengan flash 3-4 orang, dia duduk, lepas tu minum. Masa tu orang timai lah. Bawa ayak, bawa lah macam-macam lah. Lambak-lambak lah, anak sakit lah, sihir lah, yang tu lah. Semua orang dia tilayan. Kawan dia duduk tepi sambil-sambil minum teh tu, dia baca orang. Siapa main pun dia takkan apalah, aku nak rehat pun tak boleh dah. Baca ke orang semua. Tunaikan hajat orang semua baik. Orang dia bagi kat dia sagu hati lah. Banyak tau. Dia timbul dalam poket dia. Orang bagi ke apa pun dia tak tengok. Dia lempak penuh poket macam nak koyak. Tahu duit tu dia buat apa? Esok dia punya pot kedua dia Masjid Alim Sawaleh. Dia tidur situ. Dia suka duduk situ, selesa situ. Gelandangan ni pun depa ni pasal tuan-tuan ayak tak. Dia tahu dia bagi dia pergi beratok kat dia. Saja dia buat macam teruk tu, pergi salam dengan dia. Dia pun tahu dia bagi. Semua semalam tu semua bagi kat dia tu. Ada apa? Ada apa pun tak apa, bagi. Depa ni buat hantu ayak ke? Kadang beratok dah, saja pergi belakang tukar baju lain lah, buat pakai cap ke apa sikit main balik. Dia pun tahu daripada orang Jawa dia. Dia bagi. Saya tanya Syekh semua bagi kat depa. Dia tanya tak heran yang ni. Sat lagi malam dapat belembok lagi. Dia tak heran, duit memang tak, tuan-tuan tak boleh beli dia. Duit tu bukan dia punya. Dia tak tahu. Dia punya alam tu dia lain. Dia balik rumah pukul 10. Dia balik rumah, dia baca Quran sampai pukul 12 ke apa tu, dia tidur pukul 2, 3 semua tu semua bangun dah, qiyamul lail sampai pagi tu. Saya pernah pergi markaz. Kali saya pergi markaz Masjid Menggali. Subuh saya tak sembahyang markaz. Saya sajalah dah hari Tanjung kita pergi sembahyang kat Masjid Kapitan. Masa tu dia sihat lagi, dia sembahyang. Kapitan ni subuh dia lambat sikit. Mazhab Hanafi dia sembahyang subuh lambat sikit. Lepas azan subuh dia bagi masa yang agak panjang dekat 20 ke 30 minit macam itulah baru nak qamai. Saya pun sembahyang qabliyah, saya duduklah. Dia mai tau. Dia mai ke serban dia lempak serban dia macam tu, dia sembahyang. Dia sembahyang, dia bangun, dia sembahyang, dia salam, dia bangun, dia salam, dia bangun. Masa tu umur dia saya rasa 80-an lah. Sembahyang. Saya tengok ya. Berapa kali tu tahu dia bangun? 10 kali dia sembahyang.
Maknanya pagi tu dia sembahyang 20 rakaat. Pagi tu kita masa tu muda, tengok dia kita jadi segan. 20 rakaat dia sembahyang tu. Dia memang kuat ibadah dia. Saya pernah ceramah di Masjid Alim Zawaleh, tengah-tengah ceramah dia main malam. Masa tu dia tak sihat lah, dia peluk papa dia. Tengah-tengah ceramah tu jadi bunyi-bunyi hingat kat luar. Wah, pasal-pasal. Saya kata ada apa? Maulana main. Allah, tuan-tuan bayang nak ceramah kat mana dia main. Saya jadi jam tu. Lepas tu tengok, saya kata dah Maulana main, aku nak baik nak ceramah apa, kena sumpah jadi tongges lagi, tak payah. Tak wani dia tak cakap dia main, jadi cakap tak apa, kita berhenti. Masa tu betul-betul cun-cun azan isyak. Lepas isyak, semua pakat sembahyang qabliyah, dia bersembahyang. Masa tu dia mula sembahyang atas kursi dah. Dia sembahyang atas kursi. Ni kursi lah, dia sembahyang atas kursi. Tapi masa dia sujud tu, dia sujud di bawah. Tuan-tuan tahu, kursi tayar tu, ni apa, 4 tu, terangkat, cungit ke tu. Saya macam nak terbalik je. Macam nak pergi pegang dia. Ada seorang bapa anak murid student di Yutong tu, bapa dia macam Rahman. Dia ahli khidmat pada ni lah, pada Maulana. Dia kata tak apa Ustaz. Biasa. Memang macam tu. Saya kata awak, dia kata dia tak mau semayang sujud tu tak kena lantai, dia tak mau. Tak kena lah, tapi sikit lagi di kepala dia nak kena. Tapi situasi dengan umur dia, dengan kesihatan dia, dengan kursi dia duduk macam tu, kita tahu. Maknanya dia tak puas semayang sujud terawang-awang tu. Dia orang jenis ibadat tu. Ini hebat Allah bagi karomah pada dia. Tuan-tuan bila pergi rumah dia banyak kali lah. Pergi rumah dia, tak ada benda yang dia buat melainkan dia mesti baca. Kerana kita duduk dia tahan pergi kisah rock tu, dia ambil kitab hadis Bukhari aku ambil main, dia diulang baca. Kita dah ingat hafal dah, ulang apa lagi. Kita tak ingat. Tapi tak ada jenis itu. Bila kadang pergi tafsir Jalalain nak baca, kami di Masjid Negeri mengaji ni tafsir Jalalain. Jalalain dia relai lah. Koyak sana, dia digulung-gulung baru getah kitab dia. Kadang dia balut dengan paper panca indera. Kan hari Ahad paper ni kuliah hari Ahad, dia ambil paper panca indera balut gitu kan. Saja tak mau pergi relai gitu. Dia timbang takbir semayang. Orang nanti tunggu dia nak semayang, tanya soalan lepas semayang. Lepas isyak tu hang tunggulah dia semayang dulu dengan witir segala mak nikah semua habis semayang semua. Tapi orang pun bagus. AJK takkan tutup lampu semua, dia ada tunggu dia semayang. Orang nak tanya soalan. Kita hak bawa dia tak kisah nak balik-balik. Tadi hang bawa aku kan, aku dah lambat share. Satgi jangan semayang sunat semua, saya nak balik. Dia tak layan hang. Nak balik, hang balik. Aku ada orang, aku balik hang. Tak ada, aku boleh jalan. Ada bas, aku naik bas. Tak ada, aku jalan. Dia macam tu. Dia jadi dia tak kisah siapa. Tu luar biasa Allah bagi dia. Tuan-tuan tengok jumlah orang yang main semalam tu sangat luar biasa. Dia kata orang yang main tu tuan-tuan, saya kita tu lah. Bukan orang paksa, orang main sendiri sebab seronok. Hebatnya dia ni orang main daripada seluruh pelosok. Tu tak berhenti. Masjid Kapitan Keling bagi satu penghormatan awal pada dia, letakkan dia dekat dalam masjid selaku dia imam dekat 40-50 tahun dia imam di situ. 60 tahun dia jadi imam di situ. Bagi satu kemuliaan, letak dia di situ. Memang dia tak pernah sakit ke hati orang. Memang lembut, cakap pun baik. Memang hikmah sangat luar biasa lah. Jadi kita betul-betul Pulau Pinang ni kehilangan lah padam satu. Dia kalau hilang ulama' ni tuan-tuan, dia macam tembok ni. Kalau ulama' meninggal, dia macam satu batu dia hilang. Maksudnya apa? Sinar jahiliah tu dia akan mula terbit masuk. Bila ulama' ada, dia macam tembok yang tutup. Lagi banyak orang meninggal, lagi cahaya-cahaya jahiliah akan masuk dalam tu. Sekarang ni macam-macam lah tuan-tuan. Terus ulama' duk ada macam-macam pun. Unboxing isteri dia, baru menikah dengan isteri dia, dia buka satu, dia buat macam JNT hantar barang isteri dia tu, dia unboxing itu. Tu terus ulama' duk ada. Tu terus Dajjal tak main lagi. Siapa pun tak main lagi. Macam mana hal keadaan dengan kemarau, dengan ayak tak ada, dengan puluhan tahun, dengan 3-4 tahun tak ada ayak. Tata Dajjal main offer kat kita macam tu, berapa ramai orang nak terpengaruh dengan dia. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah pelihara kita dan Allah lahirkan lebih banyak lagi ahli-ahli ulama yang
setara lah. Macam mana pun tak boleh patah tumbuh hilang ganti, tak boleh. Korang-korang ada ulama'-ulama' lain. Kerana dia punya level zuhud tu memang luar biasa yang Allah beri pada dia. Maksudnya dia hidup dengan ilmu, dia meninggal pun dengan ilmu itu juga.